Banyak tempat yang dikaitkan dengan kewujudan bunian. Ada yang menyatakan bahawa bunian wujud di dalam gua, ada yang menyatakan bahawa mereka menemui bunian ketika berada di hutan, di atas bukit dan sebagainya. Ada satu kisah unik dan menarik berlaku di Kampung Tok Burung, Bacok, Kelantan, kerana lokasi yang dikaitkan dengan bunian di sana bukanlah gua, bukanlah hutan. Sebaliknya, kami bertemu dengan Istana Bunian yang telah dibina oleh Encik Hashim Abdul Rahman. Pakcik Hashim yang kami kenali merupakan seorang tukang rumah yang buat job-job rumah di sekitar Bacok, dan beliau mengusahakan untuk membina Istana Bunian ini sejak tahun 1987. Kami antara kelompok yang mendapat akses untuk masuk ke dalam binaan tersebut. Dari sudut binaan luar itu sendiri, ia dilihat macam gua, tetapi ada tiang-tiang binaan ala-ala zaman Rom, dan kita dapat lihat bagaimana halusnya hasil ukiran yang dilakukan oleh Encik Hashim. Untuk makluman, Istana Bunian ini dibina oleh beliau sendiri menggunakan dana beliau sendiri. Sejak mula bina daripada tahun 1987, beliau menyatakan bahawa kos umum yang telah dihabiskan untuk membina Istana Bunian ini berjumlah 1.5 juta ringgit. Oleh kerana beliau mempunyai kekuatan kewangan yang sangat terhad, maka beliau membina sedikit demi sedikit. Namun, sekitar tahun 2018, mula nampak rangka binaan Istana Bunian itu. Dan apabila kami masuk ke dalam Istana Bunian, agak mengejutkan kerana di dalam kawasan tersebut kami merasakan suasana yang sangat tenang. Di dalam Istana Bunian ini, beliau membina water fountain yang mengalir dengan menggunakan kuasa elektrik lah. Of course lah, takkanlah nak minta bunian untuk nak mengalirkan arus air tu. Dan juga ada telaga kolam ikan yang Encik Hashim sendiri membela ataupun memelihara ikan-ikan tersebut. Melalui temu bual kami dapat simpulkan bahawa beliau telah pun merasakan nikmat berada di dalam alam bunian itu sendiri, dan binaan ini ialah manifestasi beliau terhadap alam bunian yang telah pun beliau kunjungi. Namun sekiranya kita bercakap dengan Pakcik Hashim, kita memerlukan tahap kefahaman yang begitu tinggi kerana bahasa yang beliau gunakan ini sangat artistik dan perlukan tahap kefahaman yang begitu tinggi lah. Ada salah seorang kru kami yang berjalan cuba untuk meninjau Istana Bunian itu. Namun, kru kami tersebut memohon untuk balik terus, dan setelah malam itu, kru tersebut menghubungi kami memberitahu bahawa ketika beliau pusing ke belakang Istana Bunian, beliau mendengar suara seorang wanita yang mengaji Al-Quran, sedangkan di dalam Istana Bunian itu tidak diduduki oleh sesiapa pun. Untuk makluman, Encik Hashim mempunyai rumah milik beliau sendiri, agak berjauhan sedikitlah dalam sekitar 500 meter daripada binaan Istana Bunian itu sendiri. Walaupun banyak kisah mistik yang kami dengar berkenaan dengan Istana Bunian sebelum kami jejaki, dan ada juga beberapa peristiwa yang mengejutkan kami. Antaranya ialah kami yang keluar dahulu daripada kawasan Istana Bunian. Namun setelah kami sampai ataupun kami lalu ke rumah Pakcik Hashim, kami dapat lihat motor Pakcik Hashim yang sampai dulu. Dan kami boleh jangkakan bahawa kat situ memang tak ada jalan ataupun lorong-lorong tikus lah. Dan ini sebenarnya mencetus satu persoalan besar kepada kami setelah tiba ke rumah kami. Namun di sebalik daripada kisah mistik sama ada yang dilalui oleh kami ataupun pengunjung yang mengunjungi kawasan tersebut, pada saya antara perkara yang menarik ialah hasil seni yang dilaksanakan, yang telah dilakukan. Bahkan Istana Bunian sendiri dikunjungi oleh student-student architecture yang datang untuk mempelajari bagaimana seni architecture yang diusahakan oleh Pakcik Hashim di Istana Bunian ini.